Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammi bil khair. Saya akan menyampaikan tazkirah ringkas yang bertajuk Sirah Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sumber sirah menyatakan baginda lahir pada 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun pertama selepas peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas menerusi Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga ayat 5 yang membuktikan kesesatan tentera Abraha itu sehingga membawa kepada kehancuran mereka. Justru pada tahun kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai tahun gajah kerana kehancuran pasukan bergajah yang ingin meruntuhkan Kaabah yang mulia. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim kerana bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di Madinah ketika baginda baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya, yakni Siti Aminah binti Wahab. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah binti Wahab membawa baginda menziarahi kubur bapaknya, namun ibunya sakit ketika dalam perjalanan pulang lalu meninggal dunia dari Abwa, iaitu tempat yang terletak antara Mekah dengan Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu ketika masih kecil dan belum sempat puas merasai kasih sayang dari seorang ibu. Nabi kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib hingga usianya 8 tahun. Kemudian datuknya meninggal, Nabi dibesarkan oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Pada usia 9 tahun, Nabi sudah diajar berniaga oleh bapa saudaranya sampai ke negeri Syam. Ketika sedang berada di kota Basrah, rombongan pedagang Abu Talib berjumpa dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut lalu memberitahu kepada Abu Talib bahawa Muhammad itu memiliki tanda-tanda kenabian. Buhairah berpesan kepada Abu Talib untuk sentiasa menjaga Muhammad kerana kelak dia akan menjadi rasul terakhir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sejak usia remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercayai. Gelaran ini diperolehi kerana beliau selalu jujur dalam berdagang. Beliau tidak pernah menutupi barang dagangannya yang rosak. Kondisi barang dagangannya sentiasa beliau tunjukkan kepada para pembelinya tanpa berbohong. Kerana gelaran inilah Khadijah binti Khuwailid
yang merupakan seorang janda dan saudagar kaya raya tertarik untuk bekerjasama dengan beliau. Khadijah kemudian mempercayakan pengaturan bisnesnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sangat terkesan ketika baginda Nabi membawakan keuntungan berdagang yang berkali lipat ganda jumlahnya. Pertemuan di antara keduanya kemudian terus berlanjutan, bukan hanya berkait masalah berniaga sahaja, tetapi keduanya sudah jatuh hati meskipun Khadijah merupakan seorang janda berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu berusia 25 tahun juga tidak keberatan untuk menikahi Khadijah. Tuan-tuan puan-puan, mari kita lihat keturunan Nabi. Nabi mempunyai anak 7 orang, 3 di antaranya laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Az-Zahra, Ummul Kalsum, Abdullah dan Ibrahim. Mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mukjizat lainnya yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan Isra' Mi'raj yang dapat membuat bulan terbelah hanya dengan menggunakan jari tangannya saja. Mukjizat-mukjizat ini tentu saja wajib kita percayai sebagai umat Islam. Itulah ringkasan kisah Nabi Muhammad SAW yang sudah sepatutnya kita ketahui dan selalu kita ingat. Semoga dengan mengetahui sejarah Rasulullah SAW, kita dapat lebih banyak belajar lagi untuk dapat menjadikan beliau sebagai pedoman dalam hidup. Mengapa kita wajib menjadikan Nabi SAW sebagai pedoman? Kerana kelak ketika di padang mahsyar, beliau hanya akan menolong umat-umatnya yang taat kepada ajarannya. Tuan-tuan, puan-puan, kesimpulan tazkirah kita pada kali ini, semoga perkongsian ringkas ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita dalam proses penuntut ilmu. Marilah kita terus berusaha menjadi penuntut ilmu yang terbaik. Saya akhiri dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.